Assalamualaikum. Untuk hari ini kita masuk tajuk gelombang, paper Kelantan. Kata kunci celah. So bila disebut celah, awak kena tahu apa fenomena yang melibatkan rambatan gelombang melalui celah. So fenomenanya adalah fenomena pembelauan. Okey, awak kena draw lah. Kalau tengok gambar, ada soalan tanya draw, awak tengok pada markah biasanya 2 at least. Okey, pastikan jarak antara panjang gelombang yang sebelah ke sebelahnya lagi satu tu, yang kita panggil sebagai lambda, sama besar. Awak ukurlah pakai pembaris dulu, supaya lepas ni bila awak buat jarak antara muka yang membulat tu hampir serupa. Tak ada terlebih, tak ada terkurang. Okey, kalau awak dapat draw guna jangka lukis, lagi bagus. So dekat sini, so bila melalui celah, dia akan membulat seperti ini. So katakanlah jarak awak ukur tu sebanyak berapa? 1 cm. Pastikan 1 cm jugalah. Barulah awak dapat satu markah. Kemudian dia akan terbelau. Pastikan arah anak panah dia tu macam ni, terserak. Baru dapat 2 markah. Seterusnya awak diberi nilai, bererti awak kena mengira lah. Hitungkan frekuensi V sama dengan F lambda. Awak kena cari F. So V per lambda. Pastikan awak dapat V dan lambda tersebut. Okey, laju di sini, laju cahaya. Lambda ialah lambda biru lah. So awak kena cari frekuensi biru. Okey, masukkan nilai. Frekuensi biru ialah 3 darab 10 kuasa 8 meter saat tolak 1, lambda 500 nano. Nano awak tekan pada shift kuning tu, awak akan dapat dalam meter lah. Nilai awak adalah 6/10 kuasa 14. Kemudian ditanya apa yang akan berlaku kepada corak. Bererti dia nak tahu bentuk corak selepas melalui celah yang lebih besar. Okey, daripada gambar raja, awak tahu dia adalah tentang dui celah yang. So ini adalah formula yang. Apabila dia tanya celah, bererti awak ada A, saiz celah, dan dia tanya apa yang berlaku pada skrin, bererti dia nak jarak pinggir yang berturutan. So awak jadikan dia adalah sebagai hubungan. Darab pindah jadi bahagi, awak nampak dia kadar songsang dan berkurang. Dia akan menjadi kurang jelas, kurang membulat. Baiklah, beralih pada nombor 5, bab graviti. Awak ada 2 satelit mengorbit bumi dengan jarak masing-masing. Selepas tu dia tanya awak namakan jenis satelit. Okey, kata kunci dekat sini, tetapi tempoh orbit berbeza dengan bumi. Okey, apa ciri satelit yang tidak sama tempoh? Dia sama ada geopegun atau bukan geopegun, betul? So bila tidak sama, kita akan pilih bukan geopegun. So akan catat di sini satelit bukan. Atas kata kunci tidak sama tempoh. Bandingkan dari segi jarak di sini, jarak ke bumi dari satelit adalah lebih kecil berbanding jarak ke bumi dari satelit K. So akan kata jarak K lebih besar. Kemudian bila ditanya magnitude, bermakna pada formula daya memusat. So daya memusat mv² per R. So apabila R rendah, bererti dayanya tinggi. So dia berkadar songsang. Kalau jejari dia K lebih besar, bererti kali ini magnitude daya K akan menjadi kurang daripada L. Okay, laju linear awak pun boleh tengok daripada formula ini. Laju linear itu boleh berkait dengan F sebagai berkadar terus. Bererti kalau daya itu rendah, laju linear K pun akan jadi rendah. Macam ni saya dah tulis siap-siap untuk awak. Bererti awak akan refer pada formula daya memusat sahaja. Ini ada pada muka surat hadapan awak. Soalan seterusnya dia akan tanya awak hubungan antara daya dengan jarak. So tadi awak dah nampak kan, daya dengan jarak berkadar songsang. Macam ni Item pertama awak akan ambil daripada nilai kuantiti fizik dekat atas ni. Okay, disebabkan oleh jarak mempengaruhi magnitude daya, so akan letak jarak itu sebagai di sini. Item kedua awak. So dia berkadar songsang. Semakin tinggi jarak, semakin rendah daya. So akan catat dekat sini. Yang belakang kuantiti fizik.
Untuk hubungan daya dengan laju pula, so akan tengok semula pelan-pelan masa panjang, so akan nampak dia berkadar terus mv² per r. So semakin tinggi daya, semakin tinggi laju linear. So akan tulislah tinggi dan tinggi. D. Apa yang akan berlaku kepada gerakan jika tiada daya? Kalau tak ada daya, apa jadi kepada gerakan? So apa yang akan berlaku? Awak akan kata maksudnya dekat sini gravity tu sifar. So bila gravity tu sifar, barulah awak akan kata awak akan berada di luar angkasa. Okay, soalan E adalah soalan pengiraan. Awak diberi nilai tempoh untuk K. So bila dia tanya tempoh untuk L, bererti awak kena menggunakan hubung kait formula T dengan radius. Tadi diberi radius, betul? So ini semua berada dalam hukum Kepler 3. So hukum Kepler 3 mengatakan bahawa nisbah T² dengan R cube adalah berkadar terus. So masukkanlah saja formula mereka. So jadikan tulang ikan ni sebagai persamaan dan awak boleh relatekan antara K dengan L. Sebelah kiri saya kata KL, sebelah kanan saya kata KL. Okey, terus masukkan nilai. TK adalah 41.33 jam. Radius kuasa 3, jangan lupa. This one is kuasa 2. Okay, this is TL yang awak cari. Radius kuasa 3 ni pun jangan lupa. RK 543,000, RL 359,000. Oleh sebab kedua-duanya ada kilo, pastikan awak darab dengan kilo lah, 10 kuasa 3. Kemudian awak boleh tekan kalkulator, darab silang dulu TL ni. Kemudian awak setkan, okay, darab silang. So cara menulisnya adalah begini. 41.33 kuasa 2. So bila awak darab silang, 36500 ni akan pindah ke atas lah. Okay, ini akan jadi ke belah bawah. So barulah awak tekan kalkulator dan akhir sekali awak akan pindahkan kuasa 2 menjadi punca. So try sebelum exam ni, pastikan awak cekap menekan kalkulator dan awak dapat nilai 22.22 jam. Baiklah, nombor seterusnya ialah tajuk haba nombor 7. Raja menunjukkan eksperimen muatan haba tentu blok. Kini adalah blok aluminium. So dia dah beri power, dia dah beri voltan siap-siap pada awak. Dan ada masa sebelum, initial dan masa selepas. So dekat sini adalah suhu awal. Lepas tu dia kata dia gunakan pemanas meningkat kepada 42. Bermakna ini adalah suhu akhir. Okey, jom kita tengok. Apa yang dimaksudkan dengan muatan haba tentu? So awak patah balik kepada formula. Q sama dengan MC theta. M dengan theta pindahkan. So dia adalah kuantiti tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan sesuatu bahan sebanyak 1 kg dengan suhu 1 darjah Celsius. Lebih kurang macam ni lah. Macam mana awak punya ayat sekalipun, pemeriksa akan tengok kuantiti fizik dengan nilai tentu yang awak letak tu. 1 darjah Celsius, 1 kg. Kemudian dia nak awak mengira C dekat sini. Awak jangan kira Q, hati-hati. Muatan haba tentu ialah C dan bila aluminium dia adalah C bagi aluminium. So, since Q sama dengan MC theta, Q ini juga kita panggil sebagai energy. Okay? Energy juga dikenali sebagai PT. Ini adalah benda yang sama. So, awak just buat persamaan serentak saja. PT sama dengan MC theta. Jadikan C sorang-sorang. M theta awak akan pindah. Guna maklumat yang awak dah dapat tadi. Okay, masukkan power 48. Masukkan masa dalam masa 5 minit. So, tukar pada saat SI unit. Kemudian awak tulis awak punya GSIM. GSIM awak tadi adalah GSIM 1 kg bahan. Dan suhu akhir, suhu awal awak kena tolak. 960. Unit jangan lupa haba di atas. Darjah Celsius -1. kg -1. Okey, C itu sebenarnya langkah berjaga-jaga. Dia tanya apa tujuan blok aluminium kita nak kena balut dengan tisu di bahagian luar. Lepas tu kita lapik lagi dengan polisterin. Macam awak beli air kopi dekat McDonald.
dan dia dalam polystyrene betul. So dia adalah tujuan apa? So akan kata untuk mengelakkan haba terbebas ke persekitaran. Kita tak nak ada loss heat. Ni maksud cikgu. Okay, awak kena pilih lah. So tadi kita kata cawan. Awak biasanya akan ambil polystyrene yang tahan haba kan. So dekat sini dia bagi dua material. So lebih baik styrofoam lah. Kemudian bila awak ada lapisan kedua, so pastikan awak pilih lapisan yang ada vacuum. So awak akan ambil yang ni. Untuk ciri mengekalkan air batu suhu yang rendah, pastikan awak nak sejenis daripada material styrofoam yang mempunyai ciri muatan haba tentu tinggi. Okay. So akan ambil C awak tu mesti lebih besar. Barulah dia kekal sejuk dalam tu. Antara lapisan dua lapis tadi saya kata mesti divacuumkan sebab kita nak elak daripada haba hilang ke persekitaran. So pilihan awak ialah cawan jenis R. Baiklah, soalan seterusnya adalah pada tajuk optik. Pada nombor 9, awak ada satu image pada kancah cembung. Awak nampak sebatang pen. Okay, nampak pen itu semakin besar. Pada testbed awak, sebab dia section B, awak kena tulislah apa fenomena yang terlibat. So, awak tak boleh sebut pembesaran ni bukan matematik. Awak kena sama ada pantul, bias, belau, interference yang awak dah belajar untuk gelombang. So dekat sini dia lalu optik, bererti dia berbeza ketumpatan. So bila dia berbeza ketumpatan, berbeza kelajuan, dia adalah sejenis fenomena pembiasan. Okay, pembengkokan cahaya. Terangkan bagaimana panjang fokus F dapat ditentukan. Sekarang ni awak nak build F. Okay, saya letak 4 poin dekat sini, kanan dan kiri. So kita start dengan eksperimen. So dekat sini untuk tentukan nilai F, kancah cembung awak mesti diletakkan di hadapan skrin. Okay, katakan ini drawing skrin saya dan ini awak punya cermin tingkap yang awak buka di makmal. Okay, ini tingkap Okay, so pastikan awak tulis susun kancah cembung sebaris dengan cermin dan skrin. Di mana cermin ataupun tingkap lah dengan tingkap dan skrin, di mana tingkap awak tu mesti terbuka. Kalau boleh tambah sikit ayat dan pastikan tingkap terbuka. Kemudian awak akan kata sinar yang selari akan merambat daripada cahaya tadi. Kalau saya boleh draw, okay, katakanlah ni part CX, alright. So daripada tingkap, sinar selari tadi akan merambat kena kepada awak punya kancah cembung. So bila dia merambat kena pada kancah cembung, apa yang berlaku? Awak akan kata menumpu ke titik fokus. Kalau saya boleh draw mana titik fokusnya, awak akan nampak, katakanlah ini adalah F. So awak nampaklah satu alur yang kat sini, image tajam. Macam mana image tajam tu terbentuk? Awak akan gerak-gerakkan skrin tu ke depan, ke belakang, sehingga image tu jelas dekat sini. Katakanlah awak letak objek tu sebuah segitiga kat depan, berarti dekat sini akan nampak sharp segitiga dekat skrin. Okay, so akan kata skrin dilaraskan. Dilaras sehingga mendapat image yang tajam. Jarak yang akan terhasil itu akan menjadi awak punya nilai F. Jarak image tu akan terletak pada pusat optik. Macam ni. Ini cara nak dapatkan F. Dan baiklah, soalan C ialah soalan pengiraan. Awak ada, kalau saya ada kancah, okay, awak ada objek. Katakanlah di sini objek awak. So, dia ada ketinggian objek. So, height of objek ialah 2 cm. Diletakkan 10 cm daripada kancah. Berarti ini adalah awak punya nilai U. Okey, cari jarak image. Berarti kalau image terletak di mana-mana kedudukan, dia tanya apakah nilai V. Okey, untuk soalan nombor 1, formula yang melibat U, V dan F adalah 1 per U campur 1 per V bersamaan dengan 1 per F. Oleh sebab awak dah tahu nilai F tadi 5, dekat sini dia dah catat. So awak akan tahulah 5 awak ialah panjang fokus F.
So saya cakaplah masuk dekat bahagian F ni. Kemudian dia kata awak punya U adalah 10, saya tulis 10. So dia suruh cari V. So pastikan awak adjust macam biasa. So awak akan dapatlah nilai V. Nilai V awak sepatutnya 10 cm. Baik, untuk soalan kedua, dia tanya pembesaran. Pembesaran dalam English kita guna magnify. So dalam kuantiti fizik adalah M. Okay, formula pembesaran adalah kita sama ada boleh guna jarak secara melintang UV ataupun jarak secara image objek tegak HIHO. Okay, awak boleh pakai mana-mana. So dekat sini katakanlah saya tahu V, saya tahu U. So saya pakai yang the first one. So M sama dengan V per U. Saya masuk nilai V 10. Saya masuk nilai U saya 10. So pembesaran saya ialah 1. Berarti dia sama besar. Tinggi image adalah awak boleh masukkan dalam formula tinggi. So awak boleh guna H lah. Image of an object. So bila dia tanya tinggi image, bahagi pindah jadi darab. 1 darab height of image. So kita dah tahu tadi 2, betul? So masukkanlah nilai 1 darab 2, awak akan dapat 2. Tadi dia beri unit cm, pastikan awak pun unit cm juga. Okey, soalan D, awak diminta buat modifikasi mana satukah gambar rajah dengan ciri yang terbaik untuk awak bina teleskop. So dekat sini teleskop tu kalau saya boleh draw, dia adalah objek macam ni tau. Bila awak pandang dia, kalau saya boleh lukis gambar, awak akan tengok pada cermin, pada kanta eye, kanta mata, dan awak akan nampak dengan sinar yang merambat nanti, awak akan nampak bulan katakan. Awak akan pandang objek bulan dekat kanta yang kedua. Kanta pertama, awak pandang mata awak ke kanta dia. Sini. So, dia ada 2 jenis kanta. Eye, mata dengan O, objek. So, untuk yang terbaik ialah awak cari jenis diameter yang besar. So, saya akan choose this is diameter. Kemudian awak akan choose FO yang lebih besar. So dekat sini saya akan nampak ni kecil, saya tak nak. Saya nak FO besar. 50 ni lebih besar daripada 5. So kita choose FO lebih besar daripada E. Sebab awak nampak gambar tadi pun saya dah tunjuk dah. Ni nampak. FO ni panjang, FE ni pendek. So saya punya pilihan adalah R. Baik, seterusnya awak akan buat table macam biasa. Ini table So sebelah kiri mesti ciri, sebelah kanan ialah alasan. So dekat ciri yang pertama, awak akan kata awak akan pilih Y sebagai kanta objek. Okay, ciri untuk teleskop, gambar untuk Y, pastikan kanta objek tu adalah dengan jarak yang besar. Okay, so Y lah. Okay, sekarang kita tulis alasan kenapa kita pilih Y sebagai kanta objek. So akan kata awak nak hasilkan image yang lebih besar. Kenapa FO tu panjang awak pilih? Sebab awak juga menghasilkan image yang lebih besar. Okay, jarak antara setiap panjang, pastikan dia adalah hasil tambah. Okay, barulah awak akan still juga menghasilkan image yang lebih besar, lebih tajam pun boleh. Okay, pandang pada soalan, apa penegahan yang awak tidak boleh tulis? Ni, awak jangan sebut perkataan jelas, awak jangan sebut perkataan terang. Itu sahaja. So, besar boleh, tajam boleh. Itu antara perkataan lain yang awak boleh similarkan, sama erti kan. Okey, diameter. Kenapa awak pilih diameter kanta yang besar? Kalau sebab kanta yang besar, banyak cahaya yang dapat masuk. Logik tak? So, akan tulis lebih banyak cahaya akan dapat dikumpulkan. Cahaya boleh dikumpulkan. Barulah pilihan awak ialah R. Dan awak salin segala ciri yang sebelah kiri tu di sini.